Baik Zera, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Sistem pendawaian elektrik di sekolah-sekolah di negeri ini perlu ditingkatkan kerana keupayaan tidak dapat menampung beban elektrik sehingga boleh menyebabkan berlaku lita pintas. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman berkata, ini antara lain disebabkan perubahan cara dan teknik pengajaran di sekolah yang kini lebih berkonsepkan digitalisasi. Kebanyakan bila pentambahan penggunaan peralatan elektrik di sekolah. Dan kita faham bahawa sebelum ini kebanyakan sekolah pakai cok dinding tapi dengan menggunakan projektor, maksudnya komputer, maksudnya bilik khas ada aircon. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang pendawaian yang ada, sedia ada. Kadang-kadang pendawaian dah lebih 15 tahun. Khairuddin menyatakan demikian dalam temu ramah khas dengan RTM di pejabatnya di Kuching. Jelas beliau sejak 2017 hingga Oktober 2020, sebanyak 41 kes kebakaran sekolah dicatatkan, iaitu 11 kes pada 2017, 9 kes 2018, 12 kes 2019 dan 9 kes setakat Oktober tahun ini. Daripada jumlah itu, 12 kes kebakaran melibatkan asrama sekolah direkodkan dalam tempoh yang sama, iaitu 2 kes tahun 2017, 3 kes 2018, 4 kes 2019 dan 3 kes setakat Oktober tahun ini. Menurut beliau, analisa kebakaran asrama berpunca daripada lita pintas, pemanasan rintangan dan pendawaian yang tidak dapat menampung beban elektrik. Beliau berharap pihak pembuat dasar dapat mengutamakan peruntukan khas penyelenggaraan elektrik, khususnya di sekolah-sekolah yang lama. Mengulas kes kebakaran di Sekolah Kebangsaan SK Jaung petang semalam, Khairuddin berkata kes itu melibatkan kuartus guru dan bukannya asrama yang berpunca daripada kelalaian. Justru, beliau meminta masyarakat tidak bersikap lalai ketika menggunakan peralatan elektrik atau memasak di rumah kerana ia penting untuk mencegah kebakaran. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan yang membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti dilunduk dalam satu tangkapan awal pagi tadi. Pengarahnya Datuk Ken Leben dalam satu kenyataan berkata, dalam operasi pada pukul 6.05 pagi itu, seramai 5 orang parti dan seorang warga tempatan yang datang dari arah Jalan Lunduk berjaya ditahan. Kesemua mereka telah ditahan dan ditangkap dalam sebuah kenderaan milik warga tempatan terbabit. Datuk Ken berkata parti itu dipercayai masuk melalui jalan yang tidak diwartakan. Ia berdasarkan semakan ke atas parti mendapati ada dalam simpanan laporan pemeriksaan COVID-19 dengan keputusan negatif yang telah dilakukan di Surabaya, Indonesia bertarikh 15 November 2020. Manakala pemandu kenderaan warga tempatan ditahan kerana cubaan memberi suapan wang tunai sebanyak RM1,150 kepada salah seorang timbalan penolong pengarah imigresen. Kesemua parti telah dibawa ke pejabat unit operasi khas di Simpang 3 Kuching bagi tujuan proses dokumentasi. Parti tersebut akan dibawa ke klinik kesihatan bagi saringan COVID-19 mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan sebelum dihantar ke depo imigresen Semuja Serian. Pemandu kenderaan akan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Manakala kesemua parti boleh disiasat di bawah Akta Imigresen kerana masuk ke negara ini secara tidak sah melalui jalan yang tidak diwartakan. Majlis Islam Sarawak MIS hari ini membuat ketetapan mengenai semua aktiviti pengimarahan masjid dan surau di daerah Kuching berdasarkan perkembangan semasa wabak COVID-19 di Sarawak. Antara ketetapan itu, had jemaah yang dibenarkan untuk solat Jumaat dan solat 5 waktu berjemaah di masjid dan surau tidak melebihi 100 orang dengan ada penjarakan fizikal kecuali Masjid Jamik Negeri Sarawak yang tidak melebihi 200 jemaah.
MIS dalam satu kenyataan memaklumkan prosedur operasi standard SOP yang lain di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP Pemulihan juga mesti dipatuhi. Aktiviti seperti ceramah, kuliah, bacaan Al-Quran dan Yasin pula hanya dibenarkan bagi tempoh antara Maghrib hingga Isyak, manakala jamuan di dalam masjid dan surau adalah tidak dibenarkan. Ahli jawatan kuasa masjid atau surau digalak menyediakan makanan berbungkus untuk dibawa balik oleh jemaah. Arahan tersebut berkuat kuasa mulai esok sehingga PKP bersyarat di daerah Kuching ditamatkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan, Zera.